Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanggil kita ke rumahnya untuk menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan alhamdulillah, kita masih lagi berada di dalam bulan Rabiul Awal, yang mana kita semua sudah maklum, di dalam bulan Rabiul Awal berlaku peristiwa yang besar dalam sejarah Islam, yang mana lahirnya manusia yang agung, seperti mana diriwayatkan oleh Imam Hakim daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala sebut di dalam hadis kursi, aku tidak jadikan kamu wahai Adam, dan juga aku tidak jadikan syurga melainkan dengan sebab aku jadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat tersebut, Allah Taala mengatakan kepada Nabi Adam alaihissalam, aku tak buatmu, aku tak ciptakanmu, dan aku tidak ciptakan syurga itu melainkan dengan sebab Nabi. Bermakna kita ini tidak diciptakan oleh Allah kecuali dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala menjadikan keagungan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Taala perintahkan kepada kita wajib di dalam sehari 5 kali kita selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana Allah Taala sebut di dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah Taala perintahkan kepada kita supaya berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bulan yang mulia ini, marilah sama-sama dan kita memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar bulan ini saja, bahkan jadikan ia zikir dalam kehidupan kita, dalam seharian kehidupan kita itu, dengan memperbanyakkan selawat ke atas junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi sebut di dalam satu hadis, man shalla alayya wajabat lahu syafa'ah atau kama qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang berselawat ke atas aku, wajib baginya itu syafaat. Kita tidak dimasukkan ke dalam syurga Allah kecuali dapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana diriwayatkan oleh Anas bin Malik, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut di akhirat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan tunggu umat dia itu dalam 3 tempat. Yang pertama iaitu as-sirat
As-sirat iaitu jambatan yang mana bergantung kepada amalan seseorang untuk melaluinya. Dan jambatan tersebut lebih halus daripada rambut. 7 helai rambut ibarat selai rambut di belah 7 dan lebih tajam daripada pedang. Itu bergantung kepada amalan kita belaka. Sama ada amalan yang diredai Allah, mungkin dah sehingga Nabi menyifatkan ada orang tu boleh lalu dalam keadaan sepantah kilat, secepat kilat. Ada orang dalam keadaan ngakak. Ada orang dalam keadaan jalan uyung. Kerana apa? Kerana di bawah sana itu ada lubang neraka. Dan lubang neraka tersebut ada bernama jalanib. Jalanib iaitu pengait-pengait. Pengait-pengait yang duduk di bawah jambatan tersebut ialah amal buruk kita yang kita buat. Sama ada pernah melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, dan pengait-pengait tersebut adalah benda yang kita buat masa kita hidup. Kita curi, kita mengupak, kita buat gapo, dah itulah dia panggil jalanib, tukar kait. Hak tukar kait bagian ngupak, tukar kait bagian nipu, tukar kait bagian makan rasuah, ada belaka. Dan Nabi SAW akan tunggu di sana. Dan disitulah Nabi memberi syafaat yang mana diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Tanya Anas bin Malik lagi, ya Rasulullah, dah kalau mu tak ada di as-sirat, aku nak cari mana? Kata Rasulullah SAW, mu carilah aku dekat al-mizan. Apa makna al-mizan? Al-mizan ialah timbangan. Timbangan amal baik dan buruk. Timbang, tahu timbang tak? Bahasa kita ke apa? Dacing. Dacing. Di akhirat ada juga dacing. Yang mana siapa yang berat, fa amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Siapa yang berat timbangan dia, timbangan baik dia, maka dialah yang diredai oleh Allah. Wa amma man khaffat mawazinu, dan siapa yang ringan amalan dia itu, maka dia akan kembali ke neraka hawiyah. Sebab di timbangan tersebut Nabi tunggu, Nabi tengok. Nabi ni akan jadi peguam bela kita yang terbaik. Memang kita harapkan kepada Nabi SAW. Yang mana timbangan tersebut bergantung kepada amalan. Kadang-kadang kita nampak kecil tapi besar di sisi Allah. Kadang-kadang kita nampak besar tapi kecil di sisi Allah. Yang mana diriwayatkan, seorang ini apabila ditanya oleh malaikat, dia kata, aku ni tidak pernah buat benda baik dalam hidup aku. Dan setiap amalan yang kita akan ditimbang itu dengan keadaan bergulung-gulung. Dan dia ni mempunyai 99 gulung amalan. Bukan amalan baik, amalan jahat. Apabila malaikat tanya, dia kata memang dia tidak buat baik sikit abu. Tempat kita ni jahat-jahat pun pakai piah juga. Dak juru lah juga sikit. Tapi seorang ni memang tak ada amal langsung. Malaikat tanya, dia kata tak ada. Dan amalan itu digulung, dan setiap gulung itu Nabi kata sejauh mata memandang. Sejauh mata memandang sah mana? Wallahu a'lam. Sah. Orang ni dia ada 99 gulung hak jahat. Kalau kita tak ada gapo satu, tak agak dah. Tak agak dah syurga. 99 gulung. Apabila ditanya, dia kata memang tak ada, dan Allah Ta'ala kata ada. Tapi amalan tersebut dalam golongan yang begitu kecil. Dan ditanya lagi, malaikat tanya malaikat gapo, malaikat pun dah tahu. Allah Ta'ala perintahkan supaya timbang amalan hak gulung hak kecil tu gapo dia. Apabila ditimbang, satu gulung yang kecil dengan 99 gulung yang begitu besar, ternyata berat hak kecil tadi. Dan Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat supaya buka gapo hak timbangan kecil tersebut. Golongan kecil tersebut ada kalimah gapo? Apabila malaikat membuka, ternyata ada kalimah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dengan kalimah tersebutlah dia dimasukkan ke dalam syurga Allah. Padahal benda kecil. Benda kecil tapi dipandang tinggi oleh Allah. Yang mana dalam hadis lain Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, khafifatani 'alal lisani sakilatani fil mizani. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim atau kama qala. Nabi kata dua benda yang ringan pada lidah tapi berat pada timbangan. Tamla'u bainas samawati wal ard, yang mana memenuhi di antara langit dan bumi. Apa dia? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Mudah dah, kau payah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Duduk saja bacalah. Kerana itu akan tampung segala amal-amal kita yang kita buat. Dan ditanya lagi Anas bin Malik, ya Rasulullah, kalulah mu tak ada dekat Al-Mizan. Kalau tak ada dekat Al-Mizan, mu cari aku dekat Telaga Kautsar. Yang mana di situlah aku akan menunggu umat aku. Ada sebagian umat Nabi kenal. Ada sebagian umat yang Nabi izinkan untuk minum air. Dan air tersebut apabila minum, tidak akan dahaga sampai bila-bila. Kalau ada tiga benda ni, kita berdoa minta dengan Allah, sama ada kita boleh jumpa Nabi dekat As-Sirat, alhamdulillah. Sama ada kita boleh jumpa Nabi dekat Al-Mizan, alhamdulillah. Sama ada kita jumpa Nabi dekat Telaga. Kalau kita tidak boleh jumpa Nabi di antara tiga tempat ni, bermakna kita bukan ahli syurga, na'udzubillah. Yang mana ada seorang tu, apabila dia mendekati dekat Telaga Kautsar, malaikat Jibril alaihissalam menghalau dia. Halal tauhid. Rasulullah tanya, "Apa ni ya Rasulullah? Apa ni ya Jibril? Sebab apa tauhid dia minum?" Itulah dengan sebab dia ni tidak pernah berwudu, maknanya tidak pernah semayang. Aku tidak boleh beri izin. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dah ternyata terlalu sayang kepada kita sehingga cari tiga tempat. Cari banyak tempat. Ibarat seseorang tu apabila dia pergi tempat pasar raya yang besar, tengok bawa anak, ita-ita tengok anak tak ada. Dah duduk galik beli, tangan duduk tengok telefon, mata duduk tengok ke barang. Dah tengok-tengok anak tak ada. Kalau dia betul-betul sayang ke anak dia, habis dia cari. Bawah rak, atas rak, belakang beg Milo, habis dia cari. Dah, last kali minta di kaunter suruh umur. Cari-cari tak jumpa. Tapi Nabi SAW dia kata tiga tempat ni. Kalau tidak dapat minum air telaga tersebut, dah kemungkinan seseorang itu dah dia akan minum air di dalam neraka, na'udzubillah. Air di dalam neraka ni bermacam-macam. Yang mana Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulul jannah, tidak boleh masuk syurga siapa? Iaitu yang pertama qati'ur rahim, yang kedua musaddiqus sihra, dan yang ketiga syaribul khamri. Nabi kata tiga golongan ini tidak akan masuk syurga. Yang pertama siapa? Qati'ur rahim, orang yang putuskan silaturahim. Nabi kata tak boleh masuk syurga. Walaupun dia tu seorang ustaz, walaupun dia tutup guru, tapi kerana putus silaturahim, dia ni tidak dibenarkan masuk syurga. Sebab tu kita jangan putus silaturahim. Kadang-kadang kita ni putus silaturahim dengan sebab apa? Dengan sebab yang tidak patut. Kadang-kadang dengan sebab harta. Tu banyak. Dah, balah adik-beradik, balah anak beranak. Masa mak ayah ada, tak balah. Tapi bila tak ada ayah, tak nak balah. Bila tak ada mak pula, kau balah. Kerana apa? Kerana gila ke harta. Yang mana Nabi kata tidak boleh masuk syurga kecuali dia baik mula. Dan ada orang balah dengan sebab dengan jiran, dengan sebab yang tidak patut juga. Kadang-kadang dengan sebab binatang.
boleh balak. Dengan sebab lembu boleh balak. Dengan sebab ayam berak pun boleh balak. Ni boleh balak juga. Nabi kata tidak boleh masuk syurga. Sebab tu kita sebagai orang Islam, sesama Islam, jangan kita ada sifat putus silaturahim. Yang mana Nabi sebut di dalam hadis yang lain, la tarfa salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Tidak diangkat solat mereka itu walaupun sejengkal. Yang pertama Nabi kata rajulani mutafarrimani, iaitu dua orang yang bertengkar dan saling balah. Nabi kata tidak diangkat solat tersebut, maknanya tidak diterima. Dan yang kedua, Nabi kata la yadkhulul jannah musaddiqus sihra, orang yang membenarkan ahli sihir, orang yang mempercayai ahli sihir. Dah macam kita lah ni percaya Ketuk Bomo, dia percaya berdoa Ketuk Bomo. Kadang-kadang kita sakit lama, contoh pita tu tak jadi, pita ni tak jadi, lalah jumpa Tok Bomo. Bila jumpa Tok Bomo, Tok Bomo ni hak jenis nak piti, dia akan royak. Demo ni kena kat orang ni. Demo ni memang kena lama dah. Hak buat ke demo ni, rambut hitam tak ada suara abu putih belaka. Saya ni nampak dah. Hak ni Yusuf ni. Maknanya dia pun royak lagi. Kaki dia tu tak berapa molek jalan kecok sebelah. Kita kau nampak. Maknanya kita mempercayai sifat tersebut dan mempercayai apa yang dikatakan oleh tukang sihir atau Tok Bomo tadi, sehingga kita memutuskan silaturahim. Ni yang terjadi banyak tempat kita ni. Dan terlalu banyak. Dan yang ketiga iaitu syaribul khamri, orang yang ketagih arak. Nabi kata tak boleh nak masuk syurga juga. Dan mana ketagih tak boleh nak berhenti. Nabi kata mereka ni akan diberi minum. Apa dia? Air di dalam neraka. Air gapo dalam neraka? Yang mana Nabi sebut mereka ini minum air yang keluar daripada kemaluan pelacur. Na'udzubillah. Air gapo yang keluar daripada kemaluan orang puan ni? Pelacur, air mani, air mazi, air wadi, darah nipah, darah haid, segala benda yang keluar daripada kemaluan pelacur, itulah yang diberi minum oleh orang yang memutuskan silaturahim, oleh orang yang mempercayai ahli sihir dan orang yang ketagih arak. Na'udzubillah. Batu kita minta kita ni selamat dak jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya antara tiga tempat ni tak ada dah lain. Maknanya kalau kita boleh jumpa salah satu tempat, alhamdulillah, dan dengan izin Allah kita akan dimasukkan ke dalam syurga Allah dengan asbab kita memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita akan disoal siapakah Nabi kita. Kita akan disoal. Dalam kubur kita disoal, siapa Nabi kita? Macam mana kita nak jawab kalau kita tidak memperagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ataupun kita tidak boleh ikut perintah Nabi. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh kita ni jaga solat berjemaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan kita supaya hadir dalam majlis ilmu. Tapi kita ni semaya jemaah malah hadir majlis ilmu, malah tiba-tiba kita nak mengaku kita umat Nabi. Agak-agak Nabi ni beri syafaat dok kita. Hak Nabi suruh kita tak buat. Dan hak Nabi larang kita buat. Yang mana banyak dalam masyarakat kita. Dah, bila majlis ilmu tak mari. Bila maya jemaah tak mari. Bila majlis selawat mari. Ini hak jadi masalah. Tu pun kerana ada makanan. Dah, kerana ada benda. Kalau tak ada tak mari. Macam mana kita ni agak-agak Rasulullah ni mengaku dok kita ni umat dia. Agak-agak Rasulullah mengaku. Dan kalau Rasulullah kata bukan umat aku, kita nak mengaku umat Nabi mana? Sedangkan Nabi-Nabi lain itu tunggu sehingga umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibenarkan masuk syurga, barulah umat diikuti dengan umat Nabi-Nabi lain. Dan mudah-mudahan kita sentiasa diberi syafaat dan sentiasa kita diredai oleh Allah. Dan dalam beribadah
dan diberi kekuatan untuk sentiasa mentaati perintah Allah. Dan insya-Allah kita terus sambung mengajar kita. Kita masuk bab mana? Esok. Hari Jumaat. Bab Jumaat dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala. Hari Jumaat adalah hari yang sangat mulia pada Allah. Hari Jumaat dikira hari yang sangat mulia pada Allah kerana yang pertama, ia adalah penghulu segala hari. Yang kedua, Nabi Adam AS dijadikan pada hari Jumaat. Yang ketiga, hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Yang keempat, menurut satu riwayat, ia adalah sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Pada hari tersebut, Allah memerdekakan 600,000 orang daripada api neraka. Sesiapa yang mati pada hari tersebut, Allah memberi ganjaran baginya pahala syahid dan dipelihara daripada fitnah kubur. Dan yang kelima, pada hari Jumaat disunat memperbanyakkan bacaan selawat pada siang hari dan malamnya, membaca surah Al-Kahfi, mandi dengan niat sunat Jumaat, kemudian pergi awal pagi ke tempat sembahyang Jumaat dan sunat memberi perhatian kepada khutbah. Persoalan masalah mentakhirkan sembahyang Jumaat. Yang pertama, mentakhirkan sembahyang Jumaat kerana menunggu peniaga-peniaga dan orang-orang bekerja adalah bid'ah, walaupun mereka wajib mengerjakannya. Yang kedua, pihak pemerintah diwajibkan mengutuskan pihak pemerintah diwajibkan menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya orang merasa takut hendak meninggalkan sembahyang Jumaat, dan pihak pemerintah tidak boleh bertindak sambil lewa dalam menyuruh dan menakutkan mereka, supaya syiar Islam dapat dinyatakan dengan jelas. Dan yang ketiga, selain itu, pemerintah juga wajib menguatkuasakan undang-undang dan peraturan supaya mereka mengerjakan segala kefarduan yang wajib ke atasnya, menjauhi pekerjaan yang diharamkan, dan jangan membiarkan mereka mempermudahkan ajaran agama. Pihak pemerintah akan menanggung dosa jika tidak menghiraukan suruhan ini, kerana ia meninggalkan amar ma'ruf, yakni menyuruh perkara baik, dan nahi mungkar, yakni mencegah perkara yang salah. Yang keempat, sebagaimana dimaklumi, seseorang makmum tidak memperolehi sembahyang Jumaat melainkan ia mendapat rakaat bersama imam. Contohnya seperti orang masbuk mendapat imamnya di dalam rakaat dalam keadaan tamakninah bersamanya pada rakaat yang kedua, maka dikira memperolehi sembahyang Jumaat, tetapi mesti ditambah satu rakaat lagi dan dinyaringkan bacaannya. Jika orang masbuk itu mendapatkan imamnya kemudian daripada rakaat dalam rakaat kedua, seperti ia mendapatkan imam pada i'tidal atau sujud dalam rakaat kedua atau pada tahiyat, maka luputlah Jumaatnya dan wajib baginya menyempurnakan sembahyang zuhur 4 rakaat dengan bacaan yang perlahan selagi imam belum memberi salam. Orang yang masbuk kepada orang yang mendapat 1 rakaat bersama imam Jumaat juga dikira mendapat Jumaat sekiranya ia dapat bersama imam itu pada rakaat kedua atau pada rakaatnya beserta dengan tamakninah bersama imam itu. Okey. Yang pertama, dia kata hari Jumaat dikira hari yang sangat mulia pada Allah. Kerana yang pertama, ia adalah penghulu segala hari. Yang pertama, hari Jumaat dia digelar sebagai penghulu segala hari. Dan yang kedua, Nabi Adam AS dijadikan pada hari Jumaat. Nabi Adam dia diciptakan pada hari Jumaat juga. Dan yang ketiga, hari kiamat berlaku pada hari Jumaat. Hari kiamat pun berlaku pada hari Jumaat. Dan yang keempat, menurut satu riwayat, ia adalah sebaik-baik hari yang naik matahari padanya. Sebaik-baik matahari yang naik pada hari Jumaat. Sebab tu hari Jumaat dia tidak ada waktu yang diharamkan solat sunat, iaitu waktu zawal. Selain daripada hari Jumaat, contoh Rabu sampai hari Sabtu sampai hari Khamis. Sampai Khamis sebelum waktu Zuhur ada waktu yang diharamkan untuk solat sunat. Sebelum
Waktu zuhur ada waktu yang diharamkan untuk solat sunnah, iaitu dia panggil waktu istiwa. Waktu istiwa iaitu matahari betul-betul duduk tengah-tengah langit ataupun atas kepala. Dan pada hari Jumaat dia tidak ada waktu yang diharamkan. Maknanya boleh direct, tak ada masalah. Itu kemuliaan pada hari Jumaat. Pada hari tersebut Allah memerdekakan 600,000 orang daripada api neraka. Pada hari Jumaat juga. Dan Allah Ta'ala memerdekakan 600,000 orang daripada api neraka, bermakna hak duduk dalam neraka Allah Ta'ala ambil waktu bid. Dah waktu bid letak dalam syurga. Bila? Pada hari Jumaat juga. Sesiapa yang mati pada hari tersebut Allah memberi ganjaran baginya pahala syahid dan dipelihara daripada fitnah kubur. Orang hak mati hari Jumaat, dan yang mana sabit dalam hadis juga, siapa yang mati hari Jumaat dia diberi pahala seperti mana mati syahid dan selamat daripada fitnah kubur. Maknanya tak ada soal. Orang mati syahid ni Nabi jamin iaitu masuk syurga, kecuali dalam syahid tersebut dia ada berhutang. Sama ada dosa-dosa lain semua diampunkan oleh Allah kecuali dia berhutang. Itu dosa, itu orang yang mati syahid. Maknanya orang hak mati hari Jumaat pahala dia seperti mana orang hak mati syahid. Batu kita minta dengan Allah dak supaya kita dikurniakan boleh mati pada hari Jumaat. Dah orang mati hari Sabtu, hari Ahad, hari Senin neraka belaka. Dak. Dan hak ni dia sebut tentang kelebihan pada hari Jumaat. Batu tengok jarang benar orang mati hari Jumaat. Dak. Jarang sangat orang mati hari Jumaat. Dan mana minta dengan Allah supaya dah kita dimatikan pada hari Jumaat dan selamat daripada fitnah kubur. Fitnah kubur banyak benda. Fitnah kubur ni, azab kubur ni tak tahu nak kata. Dan apabila yang pertama fitnah kubur iaitu dua benda, dua makhluk yang besar. Dah orang panggil ke apa? Syuja'ul Aqrab. Dah dua. Banyak lagi benda lain. Dah yang mana disifatkan malaikat apabila dia pukul orang hak dalam kubur ni, orang hak buat dosa ni, sehingga terdasar di bawah bumi berapa lapis? 7 lapis. Kita tengok orang kena pijak lari pun tak boleh masuk dalam tanah. Sekadar tu hacur pun hacur atas darat tu. Orang hak kena jerit lari kita tengok hacur lebur badan dia. Tapi sekadar atas darat tak ada masuk lagi dalam tanah. Nah. Ni dahsyatnya pukulan malaikat itu sehingga masuk ke 7 lapis bumi. Setara mana wallahu a'lam. Kalau nak terang pakak buat dosa. Kalau nak terang rasa kerah terang. Dah tak ada masalah. Cuma Nabi menceritakan perkara-perkara tersebut supaya kita ni sentiasa bertakwa kepada Allah. Dan sentiasa bertakwa kepada Allah. Sebab tu kita minta jauh daripada fitnah dajjal dan fitnah kubur. Dan yang kelima, pada hari Jumaat disunatkan memperbanyakkan selawat pada siang hari dan malamnya. Dan banyak selawat yang mana ulama kata selepas Jumaat apabila kita tulis selawat sebanyak 300 kali, kita tulis selawat sebanyak 300 kali dan kita tidur, insya-Allah dengan niat berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah akan berjumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tulis selawat, lepas tu tidur, letak bawah batas tidur. Insya-Allah dengan niat tersebut kita akan berjumpa Nabi. Yang mana Nabi kata siapa yang tidak pernah melihat aku maka celakalah orang itu. Tak pernah melihat Nabi maka celaka orang itu. Sama ada kita tak boleh tengok atas dunia, kita minta boleh tengok di akhirat. Dan tak boleh tengok atas dunia, minta tengok di akhirat. Kalau boleh tengok atas dunia, alhamdulillah. Dah, insya-Allah akan dapat melihat juga di akhirat. Siapa hak boleh tengok Nabi ni? Iaitu orang yang mencintai Nabi. Orang hak kasih kepada Nabi. Seperti mana apabila kita tidur, kita ni tak ada pitih. Sebelum tidur ni mikir macam-macam, cari pitih ke mana. Lalah tertidur. Bila tertidur, mari ikut mimpi. Macam-macam mimpi. Dah orang tu bagi, mari duit seguni. Dah kita bayar hotel tu, bayar hotel ni.
Kakak anak banyak abiti. Lalas dah tak ada abiti. Mimpi. Sebab apa? Kerana Nabi sebut al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang itu bersama siapa yang dikasihi. Nah, kalau atas dunia kita kasih siapa? Kita saya ke gapo? Saya ke harta benda. Saya ke lembu, saya ke kambing. Kalau ada, dan di akhirat kita akan dibangkitkan bersama siapa yang kita kasih. Kita saya ke harta, kita saya ke gapo, kita saya ke ulama, kita saya ke nabi, kita akan dibangkitkan bersama-sama mereka. Sebab tu kita kena mesti melebihi cinta kita kepada nabi melebihi segala benda. Dan cinta kita kepada nabi itu melebihi segala benda. Kerana yang diriwayatkan seperti mana Abu Lahab. Abu Lahab ni tak ada orang yang paling jahat. Yang mana Allah Ta'ala menyifatkan Abu Lahab itu sehingga Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahabin watab. Celakalah tangan Abu Lahab. Maknanya berat sungguh. Tapi dia diringankan setiap hari Isnin, diringankan ke apa? Azab. Setiap hari Isnin kerana dia terlalu gembira lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suka lajak sehingga dia membebaskan hamba yang bernama Suwaibah. Dan dia menyembelih unta sebanyak 50 ekor unta. Wi kau orang miskin makan. Kerana apa? Kerana sukanya Nabi ni lahir, terlalu suka. Dan benda hak sunat contoh. Kita ni boleh cucu. Boleh cucu nak melih kambing seekor pun mikir, kan rugi kan mampu 700 ya. Kambing lo ni mahal. Dah, duk mikir lagi padahal benda tersebut disunatkan. Padahal cucu kita, padahal seekor tak banyak, mikir lagi. Abu Lahab ni maknanya 50 ekor banyak. Kalau harga 5,000 seekor, kalau 50 ekor 250,000. Ada pak kita. Nak sedekah kambing 50 ekor. Ajak orang makan, berapa suka boleh cucu. Tak ada. Tapi nak ayat kerana cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia diringankan azab. Sebab tu apatah lagi orang Islam kita ni memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lebih-lebih lagi pada hari Jumaat, dan jadikan ia makanan harian rohani kita, makanan rohani kita. Dan selawat banyak. Benda hak lain tak boleh. Contoh kita berzikir, kita ayat korang berdosa. Dan kita berzikir, kita tunjuk korang berdosa. Kita berzikir, kita riak, kita takabur berdosa. Tapi selawat dalam keadaan kita sombong, takabur sekalipun, dah boleh pahala. Contoh kita ni duduk rumah malah bengeng selawat. Tak aja selawat. Di kedai kopi pergi sebeh selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Aisyah, Allahumma salli ala Muhammad. Contoh. Tetap boleh pahala walaupun kita tengok, nunjuk demon ini. Dah duduk rumah malah bengeng, mayat pun tak. Dah, dia nunjuk. Tu kata ulama boleh pahala juga. Kerana apa? Kerana kebesaran yang Allah Ta'ala letakkan kepada Nabi Muhammad, sehingga nabi-nabi lain itu ada yang ingin nak jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu besarnya Nabi Muhammad. Dan maknanya kita lebih-lebih lagi kena memperagungkan Nabi, kena ikut sunnah Nabi, kena ikut segala apa yang diperintahkan oleh Nabi, kena tinggal segala apa yang dilarang oleh Nabi. Dan sunat juga membaca surah Al-Kahfi. Sunat membaca surah Al-Kahfi. Kerana disebut dan dalam satu hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri katanya, maksudnya siapa membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumaat, diterangi baginya dengan cahaya antaranya dan antara Baitul Atiq. Hadis ini disahkan oleh Albani di dalam kitab Sahih Al-Jami'. Dan hadis maksudnya, sesiapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, diterangkan baginya dengan cahaya pada tempoh antara dua Jumaat. Riwayat Hakim dan Al-Bahaqi menurut Ibn Hajar dalam Takhrij Al-Azkar, hadis ini hadis hasan. Dan katanya lagi ia hadis yang terkuat yang datang pada bacaan surah Al-Kahfi. Dan lihat pada Faidul Qadir, disahkannya oleh Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Okey. Dan hadis banyak riwayat tentang kelebihan surah Al-Kahfi.
Salah satunya apabila kita membaca satu ayat sehingga ayat yang ke-10 daripada surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, orang tu akan selamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal. Dajjal ni dia bawa fitnah dia memang terlalu hebat. Dia boleh menghidupkan orang yang mati. Dan diriwayatkan apabila Dajjal ni dia mari, dia menghidupkan segala orang-orang yang mati, masa itulah Allah Ta'ala uji kepada orang-orang beriman tak ada makanan, dan makanan tersebut hanyalah zikir-zikir kita. Zikir-zikir saja. Yang mana Dajjal mari mempelawa kepada kita api dengan air. Orang yang pilih air pada hari tersebut, dialah tergolong dalam golongan Dajjal. Orang yang pilih api, dialah dalam golongan yang selamat. Agak-agak kita pilih mana dah tahu. Kalau ikut logik akan tak okay, nak bahas api tengah dahaga ni. Dah, itulah yang selamat. Dajjal ni bila dia menghidupkan orang mati, agak-agak kita ni percaya dah. Dialah Tuhan ni. Kalau orang tak ngaji hak selamat, Nabi sebut siapa? Iaitu orang yang mempunyai ilmu, orang hak belajar. Hak inilah golongan-golongan yang selamat. Dan maknanya Dajjal apabila dia turun untuk menghidupkan orang yang mati, masa tu atas keimanan yang kuat bagi kita. Kalau kita percaya Dajjal masa tu dia mengaku Tuhan, dan kalau kita percaya kita akan ikut. Dan maknanya orang mati kita suruh hidup, dia buat hidup, kita pun ikut. Nah, lo ni pun bukan setakat Dajjal. Kalau Tok Bomo boleh berubah orang sakit, kita puji kakak no. Oh, hebat dia tu. Demo tu kena gaut 10 tahun. Gipita tak jadi. Dah, cari Tok Bomo tu tak jadi. Gika dia meta aja. Siup-siup balik boleh jalan. Maknanya kita puji kakak no dah. Hak tu baru manusia. Apatah lagi Dajjal menghidupkan orang yang mati. Agak-agak masa tu kalau kita mati, orang yang buat hidup kita suka tak? Suka. Masa ni pun tak saya mati dah. Maknanya baca surah Al-Kahfi, selamatlah kita daripada fitnah Dajjal. Baca. Batu yang mana tidak boleh baca surah Al-Kahfi pada hari Jumaat, baca surah-surah lain. Yang mana biarlah, bukan tak mestinya kita kena baca Al-Kahfi. Biarlah hidup kita ini kena melazimi sentiasa dekati dengan Al-Quran. Ramai mana dari kalangan kita pada hari ini maya jemaah dengan ngajar tapi tak boleh nak baca Al-Quran. Ramai. Sedangkan Al-Quran itu kitab yang mana dipersoalkan kita di alam barzah, di alam kubur. Wa ma kitabuka, apakah kitab kamu? Kita nak jawab gapo kalau kita tak boleh baca? Kadang-kadang ada orang dia baca untuk amalan-amalan tertentu, bukan salah. Ada. Contoh kita kata, nak murah rezeki baca apa? Surah Waqiah. Dah, nak murah rezeki baca surah Waqiah. Nak selamat daripada fitnah kubur baca surah Al-Mulk. Maknanya dia hanya baca surah-surah tertentu saja. Tidak ada niat untuk baca sebanyak 30 juzuk. Sebanyak 30 juzuk. Kadang-kadang lo ni ada hak jenis jual air ke? Air apa? Air bacaan 30 juzuk. Ada jual ada. Kita tahu dah air 30 juzuk tu berkat ke tak? Kita tahu ke tak berkat ke tak? Wallahu alam. Kita tak tahu. Tapi benda kalau kita baca sendiri, kita niat untuk mengubati penyakit kita ataupun segala masalah dengan niat yang betul-betul. Agak-agak tu heavy tak? Wa idza sa'alaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watid da'i idza da'an. Apabila hamba aku minta dengan aku hak dekat. Aku menerima doa dia apabila dia berdoa. Orang buat ayat 30 juzuk dak dia baca, hak ni laku 50 yan. Kita ni percaya beli 50. Padahal kita tidak tahu niat sebenar untuk negakan untuk gapo, wallahu alam. Itu tergantung kepada niat dia. Tapi kalau betul-betul hak kita sendiri, kita buat molek dah. Molek. Dah kalau kita tak boleh nak baca, macam mana kita nak buat? Dah. Maknanya hak tu baca surah apa? Surah Maryam untuk orang ngandung. Surah ni untuk ni, surah ni untuk ni. Apa salahnya baca 30 juzuk lalu? Lagi molek. Lagi molek kalau kita baca 30 juzuk.
Kita minta dengan Allah sebelum kita dihadapkan oleh Allah, biar kita ni boleh khatam juga Al-Quran walaupun sekali dalam seumur hidup. Walaupun sekali dalam seumur hidup. Minta dengan Allah. Kita takut soalan-soalan yang dipersoalkan, yang akan disoal kepada kita ni, kita tak boleh jawab, na'udzubillah. Yang akan menjadi sahabat kita adalah Al-Quran. Al-Quran apabila kita dekat dengan dia, dia akan dekat dengan kita. Orang yang ada masalah baca Al-Quran, dia akan terang, akan selesai segala masalah. Walaupun banyak sekalipun, kehidupan dia sentiasa tenang. Sebab apa? Kerana Al-Quran. Sebab itulah pada hari Jumaat, kalau tak boleh nak baca Al-Kahfi, bacalah surah-surah lain. Tak boleh juga baca surah lain, bacalah hak pendek-pendek. Kalau hak pendek tak boleh nak baca ke apa? Neng saja. Kelebihan Al-Quran yang mana ulama kata apabila kita tengok pun boleh pahala. Kita tengok pun boleh pahala. Sebab tu lah ni orang kita ramai tengok daripada baca. Oh tu berabuk jadi parut. Dah Quran berabuk habis. Sebab berakhir tengok. Boleh pahala. Nah, sebab tengok baca dak. Ada juga Al-Quran yang melaknat orang yang membaca ada. Dengan sebab apa? Apabila dia membaca Al-Quran itu bukan dengan cara yang betul. Baca ikut dia nak tubik. Suruh mengaji tak saya mengaji, suruh berguru tak saya berguru. Dia baca Al-Quran yang melaknat. Sebab apa? Kerana tidak ada usaha untuk memperbetulkan Al-Quran. Walaupun kita baca dalam keadaan tidak betul, tapi niat kita untuk memperbetulkan Al-Quran, dah insya-Allah Allah Taala akan baiki sikit-sikit. Walaupun kita salah sekalipun, kita tidak akan berdosa. Sebab kita ada guru, kita berguru. Yang berdosa itu adalah kita belajar tak seorang diri. Orang yang belajar seorang diri ni, tu guru dia siapa? Tidak apa ada setan. Tu guru dia. Sebab apa? Bila kita baca seorang, kita rasa betul semua. Dah. Bila kita baca seorang ni betul semua, ikut dia waktu ubik lagu jadi belaka. Emisah ke awi ke. Dah. Ikut dia tu ubik. Sebab apa? Sebab kita duduk seorang, tak ada juri depan kita. Sebab tu kadang-kadang kita tengok. Kita kalau musabaqah Al-Quran. Bila musabaqah Al-Quran kita dengar dah. Orang ni sedap dah. Bapa demo ni boleh nombor 3. Sedap dia baca. Tu bagi kita. Tapi bagi hakim, bagi juri, dia ni tak sedap lagi. Ada lagi yang lebih sedap. Maknanya siapa setara tu? Dah kalau kita ni, wallahu a'lam. Dah tahu setara mana. Dah sebab itulah, marilah sama-sama kita memperbaiki bacaan Al-Quran yang mana Nabi sebut khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kamu orang yang belajar Quran dan mengajarkannya. Persoalan masalah mentakhirkan sembahyang Jumaat, wallahu alam, situlah. Ada tanya? Soalan yang pertama, memakaikan tali pada tangan, leher atau perut bayi atas sebab bayi tersebut demam atau menangis, adakah boleh dalam Islam? Atau ia tangkal yang haram? Yang kedua, hukum bunuh semut dalam rumah. Okey. Yang pertama, pakai tali. Kita jumpa tu bomo dah. Dia sebut dalam kitab Aqidatun Najiyah dan dikarang oleh seorang ulama Yaman. Masalah ni adalah masalah bukan zaman kita lah ni, sejak daripada dulu-dulu. Kita pakai seorang budak nangis, nangis tak tahu sakit ke apa, jumpa seorang yang pakar, dia pun suruh pakai tali. Ada hak jenis pakai pusat, ada hak jenis pakai tekuk, ada hak jenis pakai lengan, boleh kita. Ada hak boleh, ada yang tidak boleh. Seperti mana hukum kita makan ubat juga. Dan Nabi sebut likulli da'in dawaun illa maut. Setiap penyakit tu ada ubat kecuali mati. Okey, tengok. Hak boleh apabila kita tidak i'tiqad ataupun kita tidak berpegang
tali tersebut dapat mengubah penyakit kita ataupun penyakit bayi tersebut. Kalau kita kata dengan sebab pakai gonilah bayi tersebut ilan nangis, dah hukumnya kafir. Bahasa lembut rosak akidah, bahasa kasar kafir. Serupa cerita Ahmad Al-Baq. Dak cakap nak buat lah ketuk bitu. Nak katak bitu, katak bitu senyap. Wi nama Ahmad pintu tak jadi. Wi nama Ahmad Al-Baq. Dah berdosa tak? Tak berdosa. Yang tidak boleh apabila kita iktiqad tali tersebutlah yang menyebabkan kita ni budak tersebut ilan nangis. Serupa kita makan ubat kita pening kepala, kita bahas Panadol. Kita iktiqad Panadol tersebut menyebabkan kita ilan sakit kepala. Rosak akidah. Faham tak? Kita makan nasi menyebabkan kita hilang kenyang, hilang lapar. Rosak akidah. Faham tak? Kita minum air menyebabkan hilang dahaga. Rosak akidah. Kita kata air inilah hak boleh hak boleh menghilangkan dahaga kita. Rosak akidah. Faham tak ni? Ataupun kita walaupun dengan ayat-ayat yang kita tengok ayat Quran comel, tapi kita iktikad ayat tersebut boleh menyembuh penyakit kita. Rosak akidah. Jangan main-main. Nah, batu kita kena ngaji bab akidah. Kacau main baca Fatihah, kacau main baca selawat. Siapa yang menyembuhkan? Yang mana seperti mana Nabi Ibrahim AS apabila dilempar ke dalam api, apa yang terjadi? Angus ke tak? Tak angus. Dengan sebab apa? Dengan sebab pertolongan Allah. Jadi kalau ikut adat kita, terbakar ke tak lah ni, tengok rumah terbakar. Tak. Ikut adat kita terbakar, ikut logik akal terbakar. Tapi ikut hukum Allah, ikut akidah, ikut syariat, benda tersebut tidak boleh mendaruratkan. Seperti mana tali tadi, kalau dia kata niat untuk budak ni tak sewin nangis, bukan dengan sebab tali ni Allah yang menyembuhkan, tapi dengan perubatan. Ya ada kaedah dia. Tu kena tanya orang bahagian buat. Nah. Tu tak ada masalah, dibenarkan dalam Islam. Faham tak ni? Kalau jenis kita tengok benda tu kita yakin boleh menyebabkan dia ni boleh sembuh penyakit atau rasa akidah, tak kira gapo sekalipun. Makan ubat ke ubat cima ni, dia kata pergi jumpa doktor tu, doktor ni tak jadi. Pergi jumpa seorang doktor ni kafir pada. Makan ubat dia jadi. Kau tak percaya dah doktor lain pergi kat dia hok mola ni. Percaya ke ubat dia? Kafir. Dengan sebab apa? Dengan sebab yakin kepada ubat, bukan yakin kepada Allah. Sebab tu pentingnya kita ngaji dan ilmu akidah. Faham tak? Akid. Yang kedua, hukum bunuh semut dalam rumah. Sini ada dua pendapat. Pendapat yang pertama kata Ibnu Hajar rahimahullah, haram kalau tanpa sebab. Yang kata Imam Ramli, makruh. Apabila ada sebab, harus. Contoh sebab apa? Semut. Nah, semut ni kadang-kadang ada semut yang mengganggu kita. Ada binatang yang tidak mengganggu kita. Sama ada binatang-binatang yang biasa boleh menyakiti kita, sunat kita bunuh. Seperti mana lepas, jeking, ular, itu sunat kita bunuh. Ada binatang yang tidak menyakiti kita, itu berlaku khilaf ulama seperti mana semut ataupun serangga-serangga, yang mana kata Ibn Hajar haram kita bunuh, kata Imam Ramli makruh. Tapi kerana sebab yang mana contoh, ada semut kita buat makanan siap. Bila makanan siap gapo lok sekejap, nak makan tak boleh makan dengan sebab ada semut. Jadi kita guna cara iaitu bunuh semut. Bunuh semut itu jangan kita bunuh secara zalim, tidak boleh. Kerana Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ada hak jenis orang ni dia bunuh binatang itu dengan cara bakar. Tidak boleh, haram hukum dia. Sebab api itu hanya untuk Allah sahaja. Api untuk Allah. Allah sahaja hak layak guna api. Selain daripada itu tidak boleh. Orang hak curi dan orang hak zina kena bunuh, bakar tak boleh. Orang hak tinggal mayat kerak kepala, bakar tak boleh. Yang mana hak bakar-bakar ni Nabi telah larang, haram, tidak boleh. Kita tengok contoh. Sarang gapo? Sarang anak-anak. Kita pun pergi bakar. Haram, tidak boleh. Walaupun kita kata, tak ada dengan cara lain, dengan cara bakar je.
ada binatang dengan cara bakar saja hak boleh. Dengan cara lain tak boleh, ada tak? Gapo dia? Selain daripada bakar boleh tak? Dengan cara lain. Tak boleh kan? Maknanya itu tak ada masalah. Kerana cara dia tu memang dengan api. Ad-darurah tubihul mahzurat. Darurat itu haram itu dihalalkan apabila ada darurat. Mana cara lain tak boleh. Sembuh seperi tak jadi, sembuh air tak jadi, mai ajak pun tak jadi juga. Dalalah panggil bomba sembuh api baru selamat. Maknanya nak bunuh semua, bunuhlah dengan secara molek. Lah ni bunuh dengan kau pakai rikset. Pakai sembuh mampu lah. Lah ni ada jual ubat gawa, ubat semua. Tak magic, 15 ya sebotol. Bukan kita jual, ada jual. Tukar raya tu jadi. Maknanya semut tak lari, sama ada semut tu mampu ataupun semut lari. Dia cara terbaik iaitu ubat yang menyebabkan dia tak mati, dia lari lain. Itu hak terbaik. Sini berlaku khilaf ulama. Maknanya kalau tempat kita agak-agak toleh nak jaga. Lebih lagi musim hujan kita ambil pandangan Imam Ramli rahimahullah mengatakan makruh sahaja. Okey. Ada lain? Tak ada. Apa? Bunuh tikus. Sebab tu Nabi sebut dalam satu hadis, apabila kamu nak membuat suatu ataupun nak bunuh suatu, mestilah bunuh dengan secara cepat. Contoh nak meleh. Nak meleh ni dia pakai pisau tupu. Haram walaupun sah. Putus tetap putus, tapi perbuatan tersebut haram menyebabkan dia ni lambat mati, lambat lu. Ada sebagian ulama kata tak sah. Dengan sebab lambat lu. Lah ni kita ambil tikus, kita rendam dalam air. Dia mampu lalu ke mampu lama mana? Tak kira rendam mampu lalu. Maknanya perkara tersebut menyebabkan dia tersesat. Sebab tu Nabi ajar nak buat suatu benda, nak bunuh suatu benda, bunuhlah dengan cepat mati. Cara yang paling cepat mati. Cara lagu mana yang cepat mati? Wallahu a'lam. Itu atas kita tu. Mana dengan cara menyebabkan penyiksaan ke atas binatang tidak boleh. Ada orang dia nak marah laju. Dia lembu berok depan rumah, dia pergi takir punggung lembu ada. Orang hak takir tu lembu, jangan takir lembu. Maknanya dia pergi marah ke lembu. Lembu berok depan rumah ada hak pergi cuah. Gapo-gapo cukup nipah, ada macam-macam. Sesor lembu. Apabila kita melakukan perkara tersebut kepada binatang, kita kena ingat binatang tersebut akan tuntut di akhirat. Jangan main-main. Kita ni pakai piyah, pakai serbai, tengok lembu mari depan rumah kita nak marah. Ambil, pergi terus pergi cuah atas punggung. Lembu hak seksa. Mana kita dengan makhluk ada adab. Dan walaupun dengan kafir sekalipun ada adab. Maknanya dengan binatang-binatang kalau nak buat, nak bunuh, bunuhlah dengan cara yang cepat mati. Wallah. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fakihna fid din wa alimna hikmah ta'wil. Allahumma zidna ilman nafi'a. Allahumma alimna ta'wil Quran. Allahumma aghnina bi'ilmi wa zayyibih ma'akrimna bitaqwa jamna bil'afiyah. Ya Rabbana anta ilahuna na'buduka jahla wa anta rizqana ilman nafi'a. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.